7.2 Tenaga keupayaan dan tenaga kinetik. Standard pembelajaran. Menerangkan dengan contoh tentang tenaga keupayaan graviti dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian. Mengirakan tenaga keupayaan kenyal dalam kehidupan harian. Dan yang ketiga, menjelaskan dengan contoh tenaga kinetik dalam kehidupan harian. So, pembelajaran hari ini adalah tentang tenaga keupayaan graviti, tenaga keupayaan kenyal dan juga tenaga kinetik. Tenaga keupayaan graviti. Tenaga keupayaan graviti adalah kerja yang dilakukan untuk mengangkat sesuatu objek ke suatu ketinggian h dari muka bumi. Okey, kita ada formula dia. Tenaga keupayaan graviti sama dengan mgh, di mana m ialah jisim objek dalam unit kilogram, g ialah pecutan graviti dalam unit meter per saat kuasa 2, dan h ialah ketinggian objek dalam unit meter. Okey, berat sama dengan jisim darab dengan pecutan graviti, yang mana graviti dianggarkan sebagai 10 meter per saat kuasa 2 ataupun 10 Newton per kilogram. Seterusnya, ini pemasangan cerucuk. Tenaga keupayaan graviti digunakan dalam mesin menanam cerucuk dalam pembinaan. Sebuah tukul ditarik ke atas dan kemudian dilepaskan supaya jatuh menghentam batang cerucuk. So, ini tukul ditarik ke atas dalam ketinggian h. Daya yang dihasilkan oleh tukul dalam keadaan menegak telah menggerakkan cerucuk ke bawah dan masuk ke dalam tanah. Tukul yang diangkat ke satu ketinggian h dari permukaan bumi mempunyai tenaga keupayaan graviti. Jadi benda yang dari atas, dia akan ada tenaga keupayaan graviti. Okey, dia duduk di atas dan tertarik ke bawah. Jadi dah ada tenaga keupayaan graviti. Seterusnya, kita lihat hubungan antara kerja dengan tenaga keupayaan graviti. Okey, raja menunjukkan objek yang berjisim m diangkat setinggi h secara menegak dari permukaan bumi. Kerja yang dilakukan sama dengan daya darab sesaran pada arah daya. Okey, sama dengan berat darab tinggi yang diangkat. So, kerja kita dah belajar dalam part yang sebelum ni, bahagian yang sebelum ini. So, oleh sebab tiada bentuk tenaga yang lain dihasilkan, maka semua kerja yang dilakukan terhadap objek itu akan ditukarkan kepada tenaga keupayaan graviti. Okey, tenaga keupayaan graviti sama dengan kerja yang dilakukan sama dengan mgh. So, tenaga keupayaan graviti untuk objek yang berada di atas darab dengan ketinggiannya. Okey, h. Seterusnya, okey, kita lihat contoh. Okey, ini adalah lift. Okey, gambar menunjukkan sebuah lift di KLCC. Lift tersebut mengangkut beban yang berjisim 1,500 kg dan setinggi 30 meter. So, ini dia punya H, ini dia punya M. Berapakah kerja yang dilakukan oleh lift itu? A, nak cari kerja. B, berapakah tenaga keupayaan graviti itu pada ketinggian 30 meter? Kita nak cari tenaga keupayaan graviti. Apakah hubung kait antara kerja yang dilakukan oleh lift dengan tenaga keupayaan graviti?
Dan yang D, kita nak cari kuasa lift dalam unit kilowatt jika masa yang diambil mengangkat suatu beban yang berjisir 1500 kg setinggi 30 meter dalam masa 0.5 minit. Okey, kita lihat penyelesaiannya. Kerja, work sama dengan daya kali sesaran. Okey, ataupun sama juga dengan MGH. Okey, G graviti, H adalah sesaran. So, kita dapat 450,000 joule. Sama juga formula untuk tenaga keupayaan graviti, kita dapat jawapan yang sama. Jadi kesimpulan, apakah kaitan? Jadi kerja yang dilakukan oleh lift adalah sama dengan tenaga keupayaan graviti yang dipunyai oleh lift. Okey, nilai dia sama. So kuasa kita ada dah, formula dah belajar sebelum ni. Work, okey, kerja, work bahagi dengan masa. So, kerja dalam joule, 450,000 joule bahagi dengan masa. Masa diberi 30 saat. Okey, bahagi dengan 30 saat. 30 saat tu sebab diberi tadi dalam 0.5. Okey, 0.5 minit bersamaan dengan 30 saat. So, akan dapat 15 kilowatt. Okey, seterusnya yang kedua kita lihat tenaga keupayaan kenyal. Okey, apa dia tenaga keupayaan kenyal? Tenaga keupayaan kenyal ialah kerja yang dilakukan untuk memampat atau meregang suatu bahan kenyal dengan sesaran X dari kedudukan keseimbangan. Bila kita sebut mampat, regang, jadi benda yang paling dekat dengan kita adalah spring. Okay, tenaga keupayaan sama dengan 1/2 Fx. Okay, ini formula. So, F ialah daya regangan atau pemampatan dalam unit Newton dan X ialah sesaran dari kedudukan keseimbangan dalam unit meter. Kita tengok contoh. Okey, contoh yang basic sekali dalam stapler. So, kejap lagi ambil stapler tengok. So, dalam stapler ni ada satu spring. Okey, spring yang diregangkan dan kemudian dilepaskan. So, daya yang dihasilkan oleh spring meregang ini menggerakkan dawai kokot mengikut arah daya. Spring yang dimampat atau diregang mempunyai tenaga keupayaan kenyal. Okey, seterusnya. Tenaga keupayaan kenyal ialah kerja yang dilakukan untuk memampat atau meregang suatu bahan kenyal dengan sesaran X dari kedudukan keseimbangan. Hubungan antara kerja dengan tenaga keupayaan kenyal. Tenaga keupayaan kenyal sama dengan kerja yang dilakukan. Okey, untuk contoh spring, jadi tenaga keupayaan kenyal juga adalah sama dengan luas di bawah graf. Okey, kita lihat spring yang pertama dalam keadaan yang keseimbangan dia, keadaan asal, tak ada daya dikenakan, 0 Newton. Kemudian apabila dikenakan daya regangan, okey, spring akan panjang sebanyak X meter. So, ini sesaran dia, X meter. Okey, daya yang dikenakan F. F dalam Newton. Okey, kerja yang dilakukan sama dengan luas di bawah graf. Contoh. Contoh penyelesaian masalah. Panjang asal bagi spring S ialah 20 cm. Okey, ini panjang asal dia 20 cm. Apabila daya dikenakan pada spring S iaitu 20 Newton. Okey, letak daya, tekan ke, letak bongkah kayu ke, bongkah besi ke, tekan.
Okey, panjang barunya menjadi 12 cm. Maknanya dia dimampatkan. Jadi tinggal 12 cm. Panjang, okey. Hitung tenaga keupayaan kenyal yang dipunyai oleh spring yang termampat itu. Okey, jarak mampatan, okey, kita 20 tolak 12. So, 8 cm kena tukar pada meter, 0.08 meter. Okey, formula kita tadi, tenaga keupayaan 1/2 Fx. Okey, F kita daya 20 Newton. X kita tadi dah kira 0.08 meter. So, tenaga keupayaan kenyal sama dengan 0.8 Joule. Okey, yang ketiga kita ada tenaga kinetik. Tenaga kinetik ialah tenaga yang dimiliki oleh objek yang bergerak. Okey, tenaga kinetik sama dengan 1/2 mv kuasa 2. Di mana m ialah jisim dalam unit kilogram, v ialah hal laju dalam unit meter per saat negatif meter per saat. Okey, kita lihat contoh untuk tenaga kinetik. Okey, apabila sebuah kereta api berjisim 500 kg bergerak dengan hal laju 360 km per jam, berapakah tenaga kinetik yang dimiliki oleh kereta api itu? So, hal laju, okey, dia bagi dalam kilometer per jam. Kita nak tadi meter per saat. Okey, tukar kilometer, ada 30 kilo, 360 jadi 360,000 meter. 1 jam bersamaan dengan 3,600 saat. So, kita akan dapat 100 meter per saat. Tenaga kinetik guna formula, tadi cikgu dah bagi formula, gantikan 1/2 M, okay, 500 kg, 500,000 kg, dan kita punya hal laju 100 meter per saat kuasa 2. Okay, V ni ada kuasa 2. So, kita akan dapat 2,500,000 Joule. Contoh yang kedua. Sebutir bola keluli berjisim 0.2 kg dengan tenaga kinetik 3.6 Joule. Berapakah hal laju berbola keluli tersebut? So, formula gantikan dalam formula 3.6 sama dengan 1/2 darab 0.2 darab dengan V kuasa 2. So, ini kita boleh simplify. Kita dapat 3.6 0.1 darab V kuasa 2. Kita nak V kuasa 2. 3.6 per dengan 0.1. Okey, kita akan dapat 36. So, kita nak V. Okey, punca kuasa 2, 36. So, V kita dapat 6. So, 6 meter per saat kuasa meter per saat. Okey, itu adalah tenaga kinetik. Contoh yang ketiga. Hitung tenaga kinetik bagi elektron yang berjisim 9 darab 10 kuasa negatif 31 kg dan hal laju 4 darab 10 kuasa 6 meter per saat. Okey, ini boleh guna kalkulator lah. Okey, dalam matematik kita ada belajar. So, gantikan nilai M dan juga nilai V. Jangan lupa V kuasa 2 guna kalkulator saintifik. So, kita akan dapat jawapan 7.2 darab 10 kuasa negatif 18 Joule.